Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Anda bersama saya, Afrizal Zaman, bertemankan rakan tugas Nur Syazwani Syazwani Saiful Syam. Saiful Syam yang kami bawakan kepada anda iaitu program Realiti Rakyat hari ini yang mana kami akan memberi tumpuan khas dan juga khusus kepada situasi banjir ketika mana kita berdepan dengan era pandemik COVID-19 ini. Kalau kita lihat situasi banjir, kami nak khususkan kepada negeri Johor. Mereka akan lebih kurang dalam 1,461 mangsa daripada 381 buah keluarga secara keseluruhannya. Setakat awal pagi ini, terdapat lebih kurang dalam 17 pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di 5 daerah di Johor setakat ini, iaitu di Johor Bahru, Kluang, Kota Tinggi, Segamat dan juga Mersing. Kita juga ingin meneliti realiti banjir yang dihadapi oleh penduduk di sekitar kawasan Johor ini, dan untuk itu kita bersama dengan dua orang tetamu yang begitu dekat dengan rakyat di Johor. Kita bersama siapa, Syazwani? Untuk jam ini kita akan bersama dengan YB Sheikh Umar Bagharib Ali iaitu Adun Paloh dan juga YB Akmal Nasir yang merupakan ahli Parlimen Johor Bahru. Assalamualaikum kedua-dua YB-nya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak mulakan mungkin dengan situasi semasa di Johor Bahru dan kita akan teruskan dengan YB Akmal Nasir. Mungkin YB Akmal boleh ceritakan sedikitlah apa perkembangan terbaru dan mungkin apa jenis bentuk bantuan yang sudah disalurkan setakat ini. Okey, baik. Terima kasih Syazwani. Keadaan di Johor Bahru sebenarnya beransur baik. Kalau ikut PPS pun hanya tinggal satu. Tetapi dari segi kebimbangan ataupun yang dihadapi oleh kami semua adalah suasana ataupun jangkaan hujan mungkin akan kembali turun lebat sepanjang hujung minggu ini. Jadi untuk situasi ini, ramai yang telah pulang ke rumah. Bantuan adalah bercorak kepada untuk membersihkan rumah serta juga sedikit menyampaikan bantuan. Cuma bagi saya, kekhawatiran itu sekiranya hujan masih berterusan, mungkin suasana banjir itu akan timbul kembali. Dan YB Sheikh Umar, apa ceritanya di Paloh ketika ini berkenaan dengan banjir? Assalamualaikum Syazwani dan Hafizi. Jika kita melihat situasi di Paloh lah, dan kalau saya boleh luaskan sikit lagi skop dia, kerana Paloh ni dalam kawasan Don dalam kawasan Parlimen Sembrong. Sebenarnya keseluruhan Parlimen Sembrong kita ada sehingga 4 hari bulan yang lalu kita ada 655 mangsa dan juga 167 keluarga yang terlibat. Walaupun demikian di kawasan Paloh agak terkawal kerana kita ada lebih kurang 16 keluarga sahaja yang terlibat dan juga mangsa sekitar 46 orang mangsa. Selebihnya adalah di kawasan dalam kawasan Kahang, melibatkan jalan daripada Kluang menuju ke kawasan daerah Mersing. So di situ yang telah berlaku 2 kematian di kampung contoh, salah satunya melibatkan seorang warga tua berumur 59 tahun yang kita tahu beliau terpelecok ataupun terjatuh ke dalam parit sedalam lebih kurang 1 meter, dan juga seorang lagi adalah mangsa lelaki berumur 28 tahun. Pun begitu dalam kawasan saya di Paloh, ada juga seorang mangsa yang telah kembali ke rahmatullah apabila beliau ini terlibat dalam satu arus deras air melibatkan dalam kawasan Kampung Melayu Neo ke dalam kawasan Kampung Bentong menuju ke arah Kluang. Pun begitu sehingga 4 hari bulan yang lalu sebenarnya keadaan sudah kembali baik di Paloh. Kedua-dua PPS Kampung Muhibah dan juga Kampung Melayu Camik telah pun ditutup sepenuhnya, dan juga yang tinggal sekarang ini kalau lihat dari skop Parlimen Sembrong itu sendiri, dalam kawasan Kahang sebenarnya yang masih lagi dalam kita berada dalam keadaan berjaga-jaga dan PPS masih lagi belum ditutup. Dan juga itu sedikit gambaran di kawasan Paloh dan keseluruhannya di dalam kawasan Parlimen Sembrong pada ketika ini. Dan Kembali Syazwani ya. Dan YB Sheikh Umar, kalau YB sendiri, adakah banjir seperti ini dijangka, dan apabila YB sendiri turun padang melihat apa yang dihadapi masalah-masalah tertentu yang dihadapi, mungkin YB boleh ekstrak keluar apa masalah-masalah yang ada apabila berlaku banjir, yang timbul ketika mana banjir itu melanda, yang YB kenal pasti, yang YB mahu tangani selepas ini supaya kita dapat meminimumkan impak banjir itu kepada masyarakat?
Baik, Hafizi ya, sebenarnya semenjak saya menjadi wakil rakyat dalam kawasan Paloh contohnya, sekarang ini lebih kurang 2 tahun lebih, sememangnya apabila kita menjelang akhir tahun, apabila hujan yang datang ketika monsun ini memang akan menyebabkan beberapa kawasan akan banjir. Dan juga saya melihat kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir dalam kawasan saya ini adalah kawasan-kawasan kebanyakannya luar bandar. Kalau kita melihat kawasan yang di dalam bandar yang banjir, kebanyakannya di dalam bandar Keluang sahaja. Tetapi Paloh ini dia di kawasan pinggir bandar. Dan juga selepas lebih kurang 2 tahun kita melihat keadaan banjir yang berlaku dalam kawasan Paloh ini, saya membuat kesimpulan, walaupun bukanlah dari sudut profesional tetapi sebagai seorang wakil rakyat di sini, saya melihat bahawa masalah perparitan, masalah pengairan dan saliran ini sebenarnya menjadi punca utama mengapa banjir sering berlaku di dalam kawasan Paloh, khususnya melibatkan kawasan kampung-kampung seperti di Kampung Melayu Camik, di Kampung Muhibah dalam kawasan Paloh ini sendiri. Pun begitu, ia juga terkait dengan sebenarnya projek landasan keretapi berkembar elektrik yang sedang dibangunkan dan dalam fasa yang sedang rancak sekarang ini. Cuma perbezaan dia dengan tahun yang lalu ialah projek landasan keretapi berkembar elektrik ini masih dalam fasa yang longkangnya ataupun perparitannya belum sempurna lagi. Pada tahun ini, saya boleh katakan dalam observasi saya, sekurang-kurangnya 50 ke 60% perparitan di kawasan projek landasan keretapi berkembar elektrik ini sudah pun sempurna, cuma tinggal berbaki mungkin 20 ke 30% sahaja lagi. Jadi hasilnya kadar banjir yang melanda kampung-kampung di dalam kawasan Paloh ini dia agak berkurangan sedikit pada tahun ini, alhamdulillah. Cuma berbanding dengan yang lepas dia lebih tinggi lagi kadar mangsa banjir kerana saya memandangkan projek landasan keretapi berkembar elektrik ini perparitannya sudah mula hampir sempurna. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku pada kali ini agak kurang sedikit banjirnya. Cuma again saya kembali kepada persoalan yang Hafizi cuba utarakan tadi. Saya melihat sistem perparitan mesti diperbaiki, mesti di-upgrade dan mesti ada maintenance yang baik untuk memastikan apabila hujan, jumlah kuantiti hujan yang tinggi melanda, ianya tidak akan menyebabkan air melempah daripada longkang ataupun parit dan menyebabkan banjir yang berlaku. Pada kali ini saya lihat sekiranya kita tolak ke tepi projek landasan keretapi berkembar punya sistem perparitan dan longkang, saya lihat di kampung-kampung ini sistem perparitan ini perlu di-upgrade dan tanggungjawab ini saya rasa perlu diambil oleh agensi-agensi ataupun kementerian-kementerian yang terlibat, contohnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk menaik taraf longkang-longkang kampung ini dengan kerjasama juga Jabatan Pengairan dan Saliran kerana ada reserve-reserve sungai yang perlu dilibatkan. Kalau perkara ini dapat kita tackle dengan sebaik mungkin, insya-Allah kita tak janjikan perkara ini ketentuan Tuhan, tetapi insya-Allah pada tahun-tahun mendatang keadaan akan lebih baik lagi dan keadaan banjir ini dapat kita elakkan. Hafizi. Baik, YB Sheikh Umar, kita mungkin nak ulas lagi ataupun minta penjelasan lanjut berkenaan sistem perparitan ini bersama dengan YB Sheikh Umar selepas ini. Tapi kita nak aju soalan yang sama kepada YB Akmal Nasir. YB Akmal, kalau YB boleh perincikan mungkin apakah isu yang timbul apabila banjir ini berlaku, pastinya ramai penduduk yang terjejas yang juga tergolong dalam kalangan peniaga, petani. YB, apa sumbangan yang telah diberi bagi jangka pendek ini dan apa agaknya penyelesaian dalam jangka panjang, YB? Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Syazwani dan Hafizi. Kalau berbanding di Johor Bahru, kelaziman kalau berlakunya banjir itu apabila hujan turun dengan mendadak. Dan air itu akan naik dengan cepat dan kemudian surut lebih cepat berbanding mungkin di kawasan luar bandar. Jadi pandangan saya dalam soal taburan hujan itu bila berlaku hujan yang lebat berpanjangan, jadi kawasan bandar ini juga mungkin lebih kurang macam banjir kilat, tetapi kenaikan air itu agak mendadak di beberapa kawasan mungkin yang berhampiran dengan sungai dekat dalam daerah Johor Bahru ini. Jadi macam semalam apabila saya juga sempat untuk menziarah beberapa keluarga di daerah Kota Tinggi yang terletak lebih kurang 40 minit daripada Johor Bahru,
kita dapat lihat bahawa kesan banjir itu memang dapat dilihat kepada peniaga. Kalau di bandar Kota Tinggi itu memang apabila saya lalu, masih ramai peniaga-peniaga yang tengah menjemur barang-barang perniagaan mereka di luar. Jadi dari segi kesan ekonomi itu memang nampak jelas, malah sudah nampak kelihatan usaha-usaha untuk menjual segala stok yang masih ada di tangan mereka. Sebab kebimbangan yang saya sebut di awal tadi, mereka khawatir pengalaman tahun 2006-2007 apabila banjir gelombang kedua itu berlaku, ada kekhawatiran yang risau sekiranya banjir ini berulang sekali lagi. Jadi kepada peniaga itu lebih baik mereka cuba menghabiskan stok yang mungkin masih selamat ini sekiranya berlaku musibah kali kedua. Dari segi bantuan yang saya lihat untuk pengurusan di PPS, alhamdulillah rata-ratanya berjalan dengan baik, tetapi bantuan untuk mengemaskan ataupun membuat pembersihan itu kita perlu giatkan. Cuma masalahnya sekarang ini, kalau berbanding di daerah Johor Bahru, Kota Tinggi, malah keseluruhan Johor ini, kes COVID-19 ini semakin naik, semakin meningkat. Jadi untuk pihak kami membuka kepada sukarelawan untuk membantu membersihkan rumah-rumah tersebut, kekhawatiran itu bagaimana kita nak memastikan dalam misi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ini untuk kita kawal dari sebarang kemungkinan dalam soal penularan COVID-19. Jadi bagi saya ini yang dihadapi oleh warga tenaga di Johor, terutamanya pasukan-pasukan penyelamat seperti Angkatan Pertahanan Awam, yang mana saya dapat lihat bahawa kekangan ataupun kepenatan itu bukannya sehari dua tapi telah berbulan-bulan dalam mengawal COVID-19 dan sekarang ini terpaksa dikerahkan dalam usaha menyelamatkan banjir tersebut. Jadi bagi pihak kami, bantuan dari segi makanan itu kita salurkan sedikit sebanyak, tetapi yang lebih penting selepas ini saya mengharapkan kita gesa kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri untuk memikirkan kaedah penyaluran bantuan kerana harta ataupun kemusnahan barang-barang itu agak total. Sebab apabila dah tenggelam 2-3 hari sekurang-kurangnya, maka memang ada kewajaran untuk bantuan dari segi tunai dan sebagainya untuk mereka memulakan kembali kehidupan di rumah masing-masing. Okey, baik. YB Akmal Nasir, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan terus bercerita lanjut bersama dengan Adun Paloh dan juga Ahli Parlimen Johor Bahru. Terima kasih kerana bersama kami di Awani Pagi, program Realiti Rakyat yang kami bawakan kepada anda. Kita nak khususkan kepada keadaan banjir di Johor dan kita bersama dengan dua YB yang dekat di Johor yang mana menjaga kawasan masing-masing, iaitu Adun Paloh dan juga Adun Ahli Parlimen Johor Bahru. Saya nak pergi kepada YB Akmal Nasir terlebih dahulu. YB, tadi YB ada menyatakan bahawa YB ada nampak peniaga-peniaga baru nak menjemur semula barang-barang mereka, produk-produk mereka dan sebagainya untuk menjual kembali supaya peristiwa tahun 2006-2007 tidak berlaku seperti sebelum ini. Jadi mungkin YB boleh perincikan selepas ini ketika mana era pandemik COVID-19, kita fahamkan peniaga begitu terkesan sekali. Mungkin ada inisiatif-inisiatif lain bagaimana pemulihan peniaga-peniaga di sekitar Johor Bahru itu boleh dilaksanakan. Apa inisiatif-inisiatif yang mungkin YB sendiri rangka yang akan dilaksanakan? Apa langkah-langkah lain yang boleh kita fikirkan untuk bantu mereka supaya pemulihan, ya ini tahun pemulihan, tetapi pemulihan itu dapat kita lakukan dengan lebih cepat, lebih pantas untuk memastikan bahawa keadaan peniaga di Johor Bahru bertambah baik dan ekonomi di negeri Johor sendiri dapat kita bangkitkan kembali. Baik, terima kasih Hafizi. Dari segi keadaan yang saya ceritakan sebentar tadi, itu berlaku di bandar Kota Tinggi dalam setengah jam 40 minit daripada Johor Bahru. Tetapi kesannya apabila berlaku hujan dan juga
air yang naik secara tiba-tiba juga di Jalan Wang Afok berlaku, cuma di Johor Bahru itu keadaan tidak seserius soal banjir yang berbanding di kota tinggi. Tetapi bagi saya keadaan ekonomi di Johor Bahru ni tergantung ataupun bergantung dengan kuasa membeli di Singapura, iaitu sama ada pembeli warga Singapura sendiri maupun sebenarnya warga rakyat kita yang tinggal di Johor Bahru tetapi sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini berulang-alik. Jadi mereka ini yang berulang-alik ke Singapura mempunyai kuasa membeli di Johor Bahru ini. Jadi jujurnya yang saya lihat kesan daripada COVID-19 ini lebih jelas ke warga di Johor Bahru ini. Bagi saya yang paling segera yang kita boleh lihat adalah bagaimana nak mengurangkan kes COVID-19 itu sendiri. Sebab kalau keadaan ini terus meningkat dengan begitu banyaknya, saya pasti negara jiran kita Singapura mungkin tidak mempunyai keinginan untuk membuka sempadan itu dengan segera. Jadi bagi saya suasana sekarang ini lain tidak bukan kita kena kawal jangkitan tersebut, malah apabila kes-kes positif ini mula dikesan di pusat-pusat membeli belah. Mungkin di satu kedai, dua kedai, tetapi ini akan terus mewujudkan stigma dalam masyarakat yang kita, bagi saya itu ada asasnya, risikonya ada di luar sana menyebabkan suasana untuk membeli itu turun dengan ketara. Jadi bagi saya dalam kerangka besar COVID-19 ini kita kena perangi betul-betul. Dari segi bantuan yang boleh disalurkan itu kena tengok balik soal moratorium, soal bagaimana untuk kita mengurangkan beban kepada para peniaga. Dan pada masa yang sama ketika musim tengkujuh ini kita tidak tahu bandar mana yang akan menghadapi situasi banjir. Seperti yang saya sebut, air itu naik mendadak kadang-kadang yang keadaannya di luar jangkaan. Kalau di dalam daerah Johor Bahru sendiri, di kawasan Skudai sebagai contoh, memang air itu naik di luar jangkaan. Orang tak jangka macam mana di bandar boleh banjir, tapi itulah yang berlaku ketika ini. Jadi bagi saya, kerajaan perlu memikirkan jalan yang sangat serius soal mengawal pandemik ini. Dulu kita ada PKP dalam situasi yang sebenarnya jangkitan itu tidak seteruk sekarang ini. Jadi bagaimana untuk kita kekang sementara menunggu vaksin dan sebagainya. Baik, kita nak kembali bersama dengan YB Sheikh Umar Bagharib Ali iaitu Adun Paloh. YB ada menyentuh berkenaan isu sistem pemparitan dan pastinya sistem pemparitan itu adalah sebahagian daripada pembangunan infrastruktur. Tetapi apabila kita bercakap berkenaan sistem pemparitan yang juga adalah sebahagian daripada pembangunan infrastruktur terutamanya di kawasan luar bandar, ia mungkin akan merencatkan beberapa sistem seperti yang dikatakan adalah isu sistem pemparitan. Jadi bagi pandangan YB, apakah langkah ataupun inisiatif yang terbaik untuk memastikan perkara sebegini ataupun banjir ini tidak berulang dari jangka masa yang panjang? Kalau kita lihat sekarang ini dari jangka pendek, ia mungkin boleh diatasi. Tetapi bagaimana pula bagi tahun-tahun seterusnya? Baik, terima kasih Syazwani ya. Saya fikir kita tidak ada jalan pintas ataupun jalan singkat untuk menyelesaikan isu banjir kilat sebeginilah. Dan saya yakin untuk kita menaik taraf mungkin parit ataupun sungai-sungai tertentu di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun di bawah bidang kuasa pejabat daerah ataupun di bawah bidang kuasa KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar contohnya, saya tidak rasa ianya memang sukar dan ianya akan memakan masa, tetapi saya jangkakan ianya tidaklah sesukar seperti mana keadaan di Pantai Timur sebagai contoh yang memang setiap tahun ada musim banjirnya yang tersendiri dan skalanya lebih besar berbanding apa yang berlaku di dalam kawasan Johor ini. Sebab itu saya yakin dan percaya satu tindakan yang drastik perlu diambil dan perlu dipandang serius untuk, saya ulang semula, menaik taraf
longkang-longkang, sungai-sungai di dalam kawasan kampung ini. Kita maklum bahawa kawasan kampung, pembangunan kampung berbanding pembangunan di taman-taman perumahan mungkin sedikit berbeza. Kerana di taman-taman perumahan ini ia melibatkan perancangan tempatan ataupun perancangan satu-satu kawasan apabila satu taman ingin dibangunkan. Tetapi compared to kawasan-kawasan luar bandar ini, tanah-tanah lot kepunyaan milik individu orang kampung. Kemudian pada bila-bila masa mereka ingin menaikkan rumah ataupun bangunan di situ, mereka akan naikkan. Pada masa yang sama, pendetailan tentang perparitan, sistem saliran dan perparitan ini kadang-kadang dia kurang detail seperti mana pembangunan sebuah taman ataupun sebuah bandar. Jadi sebab itu saya melihat bahawa kita tidak ada jalan pintas ataupun jalan singkat. Selepas daripada ini memang di peringkat badan-badan agensi-agensi ataupun kementerian-kementerian yang berwajib harus memandang serius dari sudut perparitan, saliran dan sebagainya perlu dinaik taraf. Sebagai contoh, parit yang biasa tanah saja ini mungkin perlu di-upgrade menjadi menggunakan culvert L sebagai contoh untuk menjadi lebih luas dan lebih lancar saliran air itu. Dan juga saya melihat bahawa di samping masalah perparitan ini, kita juga perlu melihat satu aspek yang lain, iaitu kalau saya ambil contoh di kawasan Paloh dan juga di kawasan Kahang, sebenarnya air banyak turun secara laju ini, deras ini, daripada kawasan-kawasan melibatkan plantation ataupun melibatkan pertanian sawit ini. Jadi saya rasa di peringkat kerajaan perlu ada satu perbincangan yang khusus dengan mereka-mereka yang mempunyai ladang-ladang sawit yang besar ini, sebagai contoh Saim Dabi, mungkin IOI dan sebagainya, untuk melihat semula bagaimanakah di peringkat hiliran mereka ini perlu ada satu sistem yang lebih teratur dikenakan untuk membina penebat ataupun longkang-longkang tertentu. Saya ambil contoh bagaimana di kawasan Kampung Muhibah dalam kawasan Paloh ini dan juga di dalam kawasan Kampung GSA, Government Settlement Act ini, Kampung GSA dalam Camit. Air yang turun kebanyakan semuanya daripada plantation, daripada ladang-ladang sawit ini. Jadi mereka tidak ada penebat yang baik, tidak ada longkang atau perparitan yang baik. Air itu lompat pergi ke atas jalan raya dan dia mengganggu keselesaan dan juga keselamatan penduduk apabila banjir berlaku. Jadi saya rasa perlu ada satu tindakan yang tegas di peringkat kerajaan menerusi kementerian ataupun agensi yang berkaitan. Di samping memperbaiki sistem saliran dan perparitan, perlu juga ada satu penegasan terhadap mereka yang terlibat dalam perladangan ini, company-company ataupun syarikat-syarikat besar ini, untuk mematuhi certain SOP ataupun certain keperluan yang digariskan oleh kerajaan untuk memastikan kesan daripada air yang melalui kawasan plantation mereka ini tidak memberi kesan buruk kepada penduduk kampung teramai yang ada di situ. Okey, YB. Bagaimana kalau secara ringkasnya YB, bagaimana YB ingin memberi jaminan atas apa cadangan dan juga inisiatif yang disuarakan oleh YB ini akan dilakukan ataupun akan dikemukakan kepada pihak berkuasa secepat mungkin, dan apakah jaminan YB bahawa ia akan dilaksanakan, kerana YB juga perlu memberi penjelasan kepada penduduk di kawasan YB bahawa ia akan dilaksanakan. Jadi apa perancangan YB untuk memastikan cadangan ini sampai dan akan dilaksanakan oleh pihak berkuasa? Okey, Syazwani, saya ambil peluang untuk menyatakan dua perkara. Di samping jaminan di peringkat berkuasa tadi, yang kedua saya juga ingin sentuh dulu bahawa sebagai wakil rakyat dan juga pada ketika ini saya tidak berada dalam struktur kerajaan, apa yang saya boleh lakukan ialah kita perlu menjadi wakil kepada rakyat dan kita memanjangkan isu-isu yang berlaku di peringkat penduduk kampung ini kepada pihak berkuasa atasan. Itu yang pertama yang kami lakukan, di samping bantuan-bantuan segera yang kita boleh berikan mungkin dalam kapasiti yang terhad, tetapi sebagai tugas wakil rakyat inilah yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh, pada malam pertama mangsa-mangsa banjir dipindahkan ke PPS, kita memberikan peruntukan untuk makanan mereka dan sebagainya. Selebihnya JKM perlu ambil alih sebab mereka ini agensi yang lebih
lebih tepat untuk mengendalikan perkara ini. Yang kedua, apa yang saya lakukan pada ketika saat banjir itu sendiri pada 3 hari bulan, apa yang kita lakukan ialah apabila Ahli Parlimen Semberong, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, bila turun ke kawasan Paloh ataupun di PPS Kampung Muhibah, Datuk Seri juga merupakan Menteri Kanan dalam kerajaan yang ada sekarang ini. Kita panggil orang kampung untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap isu perparitan dan banjir yang melanda kampung mereka. Dan juga Datuk Seri Hishamuddin alhamdulillah menyatakan komitmen beliau untuk memberi perhatian sepenuhnya untuk menyelesaikan isu ini. Di peringkat pejabat adun, apa yang saya lakukan ialah kita bersungguh-sungguh kita akan menulis satu surat rasmi untuk kita panjangkan isu ini kepada pejabat daerah, kepada mungkin kerajaan negeri dan juga agensi-agensi lain yang berkaitan. Kita telah mendapat report daripada orang kampung dan juga report daripada pihak YTL, iaitu pemaju projek landasan kereta api berkembar elektrik. Dan surat dan dokumen-dokumen rasmi ini akan saya tuliskan kepada pihak kementerian, pihak ahli parlimen dan juga kepada pihak kerajaan negeri untuk memastikan perkara ini menjadi prioriti supaya orang kampung tidak lagi berhadapan dengan masalah banjir dan keselamatan mereka diperjudikan pada masa-masa yang akan datang. Itu jaminan saya, itu janji saya akan menjadi prioriti untuk kita angkat isu ini ke peringkat atasan. Okey, baik. Terima kasih kepada YB Syed Omar Magharib Ali, Adun Paloh dan juga YB Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru. Masa sangat mencemburui kita, Syazwani. Sebenarnya banyak lagi boleh kita bincangkan berkenaan dengan apa usaha-usaha pihak berkuasa dan juga usaha-usaha YB adun-adun semua untuk bantu mangsa-mangsa banjir di negeri ataupun kawasan masing-masing. Itu yang kita harapkan pihak dapat dijalankan dengan lebih pantas ketika mana era pandemik COVID-19 ini. Johor mencetakkan angka lebih daripada 1,000 semalam. Itu yang menjadi kita bimbangkan ketika ini. Baik Syazwani, itu sahaja dapat kita bawakan di awal ni pagi segmen Reti Rakyat hari ini. Untuk itu saya Hafizan Zaman. Saya Nur Syazwani Safur Syam. Jumpa lagi.